dalam bidang-bidang profesional adalah salah satu kaedah yang dikenal pasti dalam membantu meningkat tahap kemajuan orang Melayu. Dewan Latihan Rida ditubuhkan pada November 1956 dan dirasmikan pada 14 Februari 1957 oleh Menteri Perdagangan dan Industri Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman Allahyarham. 25 pelajar penggambilan pertama telah mengikuti kursus persediaan London Chamber of Commerce, stenografi, secretaryship dan accountancy. Kursus-kursus untuk peniaga-peniaga kecil turut dianjurkan. Convocation pertama pada tahun 1962 menyaksikan 50 graduan menerima sijil daripada Timbalan Perdana Menteri Tun Haji Abdul Razak Datuk Husin Allahyarham. Dua peristiwa pada tahun 1965 telah mempengaruhi arah haluan program pendidikan dan latihan di negara ini, terutama agenda pendidikan Bumiputera. Peristiwa pertama ialah kaji selidik tenaga manusia yang dilakukan antara Februari hingga Mei 1965. Kaji selidik yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia dan dilaksanakan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bertujuan menaksir keperluan tenaga manusia ketika negara sedang menggubal Pelan Rancangan Malaysia Pertama. Kaji selidik tersebut menunjukkan negara menghadapi kekurangan ketara tenaga profesional yang memerlukan negara menambah baik dan menyusun semula program pendidikan. Peristiwa kedua ialah Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang berlangsung pada 5 hingga 7 Jun 1965. Antara perkara yang mendapat perhatian utama Kongres ialah pembangunan yang tidak seimbang antara bandar dan desa serta kedudukan sosial dan ekonomi Bumiputera. Kongres Ekonomi Bumiputera telah menghasilkan 68 resolusi. 22 daripada resolusi yang dihasilkan menyentuh Rida, mengusulkan supaya dilakukan penilaian semula peranan dan objektif penubuhan Rida. Susulan daripada Kongres tersebut, Majlis Amanah Rakyat atau MARA ditubuhkan. Dewan Latihan Rida bukan sahaja ditukar namanya kepada Maktab MARA, tetapi turut melibatkan rombakan serta tambah baikkan kursus-kursus dan kurikulum yang ditawarkan. Pada 14 Oktober 1967, ketika upacara peletakan batu asas di kampus Shah Alam, Tun Abdul Razak mengumumkan Maktab MARA ditingkatkan ke taraf institut dikenali dengan nama Institut Teknologi MARA. Bermulalah kisah kejayaan sebuah institusi pendidikan negara. Seawal tahun 1973,
ITM mula menunjukkan kejayaan menyerlah. Ketika membahaskan rang undang-undang Majlis Amanah Rakyat pada 18 Julai 1973, Ahli Parlimen Batu yang berhormat Dr. Tan Chee Koon, seorang ahli parlimen bukan keturunan Melayu dan bukan wakil daripada parti pemerintah, telah memberikan pengiktirafan terbuka terhadap pencapaian ITM dengan kata-kata berikut. Mr. Speaker, sir, MARA should concentrate on training, and in this connection, I wish to congratulate the MIT or the MARA Institute of Technology on the excellent work it is doing. In the words of the Deputy Prime Minister, MARA has a sacred mission to carry out, and it is undertaking this task with great success. The MIT or ITM shows what a dedicated Malay can do for the Bumiputras, and this afternoon, I wish to congratulate Dr. Ashad bin Ayub on the excellent work he is doing for MIT. His sterling work for the MIT and the nation has been recognized by Ohio University, which has recently conferred on him the honorary LLD. Malaysia can be justifiably proud of Dr. Ashad bin Ayub, but literally, he is a prophet without honor in his own country. Yang berbahagia Tan Sri Ashad, rakan-rakan seangkatan, juga rakan-rakan sebelum dan selepas beliau, berjasa besar kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan setiap mereka sebaik-baik ganjaran, baik di dunia, begitu juga di akhirat. Semasa berlangsungnya acara pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi telah dipilih memimpin bacaan doa. Doa yang dirujuk sebagai doa hari kemerdekaan. Syekh Ahmad telah memohon 6 perkara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 daripada 6 perkara tersebut khusus menyentuh orang Melayu dan hak keistimewaan umat. Pertama, Ya Allah, anugerahkanlah taufik kepada sekalian pentadbir awam, jemaah menteri, para sultan dan raja, serta pemimpin negara bagi memelihara kehendak-kehendak agama, memelihara hak keistimewaan umatnya, menegakkan keadilan undang-undang dan berpegang kepada keindahan Islam. Kedua, Ya Allah, jadikanlah mereka ejen perubah hal keadaan orang-orang Melayu agar bangsa ini meningkat maju dan ke hadapan sehingga tercapai cita-cita yang diidam-idamkan. Ketiga, Ya Allah, bantulah bangsa Melayu, bimbinglah serta jadikanlah kami menjadi sebaik-baik manusia.